untuk record. Okey, so tujuan kita buat kelas hari ni untuk kita bincangkan latihan yang awak dah buat. Okey. Bila saya tengok awak hantar pada saya nota dan juga latihan tu, okey, ada beberapa jawapan yang kurang tepat lah. Jadi saya nak terangkan dengan awak lah macam mana cara awak nak jawab soalan tu. Okey, macam mana awak nak menentukan satu-satu jawapan tu, okey? Jelas tak? Jelas. Pula dah. Ryan. Oh, Ryan. Ryan hantar tak nota kat cikgu? Oh, Ryan tak ada lah. Mana pergi Ryan tu? Okey, baik. Kita pergi kepada soalan. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama tu. Banding dan bezakan simpan kira dengan perakaunan yang mana awak buat pada kelas yang mula-mula, betul tak? Betul. Okey, itu saya semak, betul? Sorang-sorang saya semak dan kebanyakannya betul lah. Okey, cuma ada seorang pun dia tak masuk hari ni kelas ni. Okey, yang seorang tu dia jawab dalam bentuk jadual. Okey, boleh juga tapi kurang tepat lah. Okey, so beza dia adalah daripada segi proses dia tu. Okey. Okey, nombor 2. Ni kena jawab lah ni. Okey. Nombor 2, sub bidang perakaunan, betul? Awak jawab pada tajuk yang sub bidang perakaunan hari tu. Kelas yang kedua mungkin. Betul. Okey, dia soalan 2 awak kena buat, betul? Okey, sub bidang perakaunan seperti mana yang saya dah terangkan juga sikit dengan awak pun dah tulis nota, iaitu ada perakaunan kewangan, perakaunan pengurusan, pengauditan dan percukaian, betul? Ingat balik tak? Jadi soalan tu berkaitan dengan 4 tu lah. Kita kena pilih mana satu. Okey, jadi kita kena cari dia punya kata kunci daripada ayat dia, pernyataan dia. So, 2A. Menyediakan belanjawan tunai bagi perniagaan. Yang mana punya jawapan tu? Tu apa? Sub bidang yang mana satu? Okey, ni ada 4 orang je. Seorang satu lah jawab. Perakaunan keuangan. Perakaunan keuangan. Kenapa perakaunan keuangan? Agaknya kenapa perakaunan keuangan? Sebab dia memerlukan duit untuk menyediakan belanjawan tunai. Okey. Okey, ada jawapan yang lain tak? Ayuni? Ayuni jawab apa? Kewangan juga. Aida? Saya jawab perakaunan pengurusan. Pengurusan. Kenapa Aida jawab perakaunan pengurusan? Saya tak cakap salah, tak cakap betul tau. Saya tanya je kenapa awak letak jawapan tu dulu. Sebab dia mengurus, sebab dia menyediakan. Okey, baik. Hari tu masa untuk penerangan perakaunan kewangan, saya bagi tahu dia terlibat dalam penyediaan penyata kewangan. Penyata kewangan dia ada 3 hari tu. Akaun perdagangan, akaun untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. 3 saja. Jadi yang ini dia buat belanjawan tunai. Belanjawan tunai ni adalah anggaran perbelanjaan. Jadi dia lebih kepada perancangan untuk perniagaan tersebut. Jadi jawapannya adalah perakaunan pengurusan. Okey. Jadi awak highlightkan belanjawan tunai, awak buat nota dia kat tepi tu, yang ini perancangan perniagaan. Okey, macam tu. Jelas tak?
Jelas. Okey. Tu kalau betul tanda betul lah. Salah tanda salah. Buat dalam buat catatan dia. Kenapa salah, jawapan dia apa. Okey, nombor 2. Membuat pelaporan mengikut piawaian MASB. Ni membuat pelaporan. Maknanya pelaporan kewangan lah. Okey, agaknya apa jawapan? Okey, tadi Rabia tu jawab. Ini Ayu ni pula. Saya jawab pengurusan. Pengurusan. Adik membuat pelaporan mengikut piawaian. Maknanya ikut standard, ikut ketetapan yang telah ditentukan. Ikut dia punya cara-cara dia nak buat penyata kewangan tu. Jadi apa? Pengurusan tu kurang tepat lah. Sebab dia membuat pelaporan. Okey, pelaporan tu awak highlightkan ataupun bulatkan. Awak tulis kat situ iaitu penyata kewangan. Okey, pelaporan tu apa? Penyata kewangan. Jadi jawapan dia adalah perakaunan Kewangan. kewangan. Okey, nampak tak? Nampak. Membuat laporan tadi apa cikgu? Pelaporan, okey pelaporan tu awak highlightkan ataupun bulatkan kan? Okey, maksud dia penyata kewangan. Okey. Penyata kewangan. Penyata kewangan tadi ada berapa saya kata? 3. Apa dia? Akaun perdagangan. Perdagangan, Penyata kedudukan akaun kewangan. untung rugi, lagi satu penyata kedudukan kewangan. Okey, alright, baik. Okey, jelas tak? B? Jelas. Okey, baik. Untuk Najwa yang baru masuk, kita bincangkan soalan latihan sub bidang perakaunan Najwa. Okey, jumpa tak dekat dalam buku Najwa tu? Jumpa. Alright. Okey, C pula. Memastikan pendapatan boleh cukai dihitung dengan betul. Memastikan pendapatan boleh cukai dihitung dengan betul. Jadi, dah ada keyword kat situ. Apa keyword dia? Cukai. Keyword dia apa? Cukai. Jadi, bidang dia adalah cukaian. Bagus. Okey, dan 2D. Memeriksa setiap rekod kewangan disertakan dokumen sumber. Keyword dia adalah memeriksa. Bulatkan memeriksa. Okey, jadi apa tu? Pengauditan. Dia pengauditan. Okey, jangan au sangat bunyi dia. Eh. O je pengauditan. Okey. Au pula. Okey. Rayyan mana Rayyan? Senyap ya Rayyan ni. Right, seterusnya kita pergi kepada soalan 3 yang masa kita buat tajuk kitaran perakaunan. Ada tak? Ada cikgu. Right. Apakah yang dimaksudkan dengan kitaran perakaunan? Betul? Betul. Okey, seorang jawab. Najwa jawab. Najwa baru masuk tu. Okey, apa yang Najwa faham tentang kitaran perakaunan? Jawab kan cikgu? Jawab. Nanti kawan-kawan lain dia boleh tengok pada video ni. Ya. Kitaran perakaunan bermaksud tata cara penyediaan rekod perakaunan yang bermula daripada dokumen hingga penyata kewangan. Betul. Okey. Jadi kat situ penekanannya adalah sehingga penyata kewangan, bukannya sehingga catatan penutupan. Okey? Jangan ikut yang daripada muka surat 2 tu ada salah kan, kita dah betulkan hari tu. Okey, boleh tak? Boleh cikgu. Semua dapat? Dapat. Alright, bagus. Okey, seterusnya, apakah kepentingan, bincangkan kepentingan percukaian. Kena buat tak kat situ? Buat. Okey, terhadap para pengguna penyata kewangan. Apa pentingnya percukaian tu? Kenapa bidang percukaian tu penting? Apa dia guna dia untuk pengguna penyata kewangan? Okey, Rayyan. Rayyan buat kan? Kepentingan percukaian terhadap para pengguna penyata kewangan adalah bayaran yang dikenakan oleh pihak kerajaan terhadap seluruh pengguna adalah untuk pembelanjaan negara. Amboi, betul-betul macam cikgu punya penerangan tu. Okey. Ada sikit lagi nak betulkan. Ada kurang satu perkataan, dua perkataan kat situ. Okey. Ada apa lagi nak kongsikan jawapan? Boleh Rayyan, itu saya bagi 1 markah. Tu markah penuh dia 2. Omong-omong.
Okay, lagi orang lain? Sama cikgu. Sama. Oh ni ambil daripada dalam buku lah ni. Macam ni memberi nasihat lah. Okay, baik. Okay, so dah sedia nak salin jawapan saya? Dah. Tu guna pen merah kan? Okay. Guna pen merah. Okay, sedia? Okay. Percukaian. Okay. Sorry, bidang percukaian. Dah. Dah. Menyatakan pendapat profesional. Menyatakan pendapat profesional Okay. terhadap penyata kewangan yang disediakan. Bagi tujuan dapat tak? Dapat. Bagi tujuan taksiran percukaian. Taksiran percukaian. Dah. Dah cikgu. Okey. Ryan ulang balik jawapan saya. Ryan. Dah hilang lagi. Aida ulang balik jawapan saya. Percukaian menyatakan pendapat profesional terhadap penyata kewangan yang disediakan bagi tujuan taksiran percukaian. Bagus. Okey, kita pergi pada soalan. Nyatakan 4 kod etika yang perlu dipatuhi oleh seseorang akaunten ketika menjalankan tugas. Okey, sebenarnya ada berapa kod etika? Kod etika akaunten ni? 5. Okey, sebenarnya ada 5. Jadi awak boleh ambil mana-mana lah. Okey, sama ada awak ambil kompetensi, integriti, kerahsiaan, objektiviti ataupun sifat profesional. Dia nak 4 sahaja. Okey? Okay. Boleh? Boleh cikgu. Alright. Seterusnya, nyatakan 2 fungsi penubuhan MIA. Okey? Okey, ni saya tengok nota panjang-panjang awak tulis. Betul-betul lengkap nota awak tu. Mudah-mudahan masa salin. Sorry? Nombor 4. Nombor 4 cikgu. Salah. 4. Nombor 4 apa? Fungsi lah. Oh, itu kan. Isikan ruang kosong tu. Oh, D tu tak payah Tak payah. Cikgu tak suruh buat Tak. Cikgu suruh buat sampai C je. Rugi tau tak suruh. Pula dah kita lah kan. Okey, nombor 4. Okey, sorry. Apa ni nombor 4 isikan ruang kosong dengan kod etika yang sesuai. Okey, ni pun dia macam nombor 2 tadi. Dia kena ada kata kunci ataupun keyword dia, okey? Okey, 4A. Okey, akaunten perlu mematuhi piawaian yang ditetapkan dan melaksanakan tugas secara profesional. Okey, kata kunci dia mematuhi profesional dan juga mematuhi piawaian. Dua. Profesional dan mematuhi piawaian. Jadi jawapan dia apa? Sifat profesional. Mesti jawapan lain. Okey, Rabiatul? Sifat profesional. Sifat profesional. Ayuni? Sifat profesional. Apa? Sifat profesional. Sifat profesional. Romantiknya suara Ayuni ya. Najwa? Sifat profesional. Sifat profesional. Aida? Kompetensi.
Kompetensi Waida ni dalam pada nak ambil ICT dia punya akaun boleh tahan. Dah tak payah ambil ICT dah. Okey. Jawapan dia kompetensi. Kenapa kompetensi? Sebab tu mematuhi piawaian. Okey, pergi pada nota awak, nota apa tadi? Nota etika, kod etika tu. Okey, awak pergi pada nota kod etika profesional awak, profesion perakaunan tu. Awak nampak? Dia berkemahiran dan berkeupayaan memberi perkhidmatan terbaik. Jadi maknanya bila terbaik dia mestilah ikut dia punya piawaian. Okey? Boleh terima tu jawapan saya? Boleh. Okey. Okey. B. Okey, selamat datang kawan kita tadi, siapa tu? Aina Aisyah. Okey, selamat datang. Kita sedang membincangkan soalan kod etika profesion perakaunan lah, right? Okey, B, Pak B. Accountant tidak boleh mendedahkan sebarang maklumat yang diperoleh kepada mana-mana pihak yang tak berkaitan, sama ada secara lisan ataupun secara bertulis. Senang lah ni. Siapa nak jawab dulu? Kerahsiaan. Betul, kerahsiaan. Senang. Okay, apa keyword dia? Tidak boleh Mendedahkan Ya, maklumat. tidak boleh mendedahkan maklumat. Okey, rahsia, rahsia kena jaga. Walaupun kita buat akaun, kita nampak perniagaan tu sangat bagus ke kan, pendapatan dia juta-juta. Lepas kita keluar daripada office, kita tak boleh cerita, oi perniagaan tu pendapatan dia juta-juta. Tak boleh, rahsia. Right, seterusnya C. Accountant perlu sentiasa menghayati nilai keadilan dan kebenaran dalam pelaksanaan tugasnya. Okey, kata kuncinya nilai keadilan dan kebenaran. Okey, apa jawapannya? Ryan. Integrity. Integrity. Mana ada integrity? Ada ke? Ada lah. Sorry. Integrity dia punya keyword adalah jujur dan telus. Yang ini adil dan benar. Jadi apa? Yang kat mana? Adil dan benar. Objectivity. Betul, jawapan dia objectivity. Okay, objectivity. Siapa suruh tiru aku? Tiru? Astaghfirullahalazim. Kan? Ya je Okay, next. Dah dapat jawapan dia? Dapat. Okay. Janganlah tiru, nanti cikgu tak nak buat lah macam ni. Merajuk pula. Okay, baik saya bagi jawapan terus je kalau tiru kan. Okay, lengkapkan jadual berikut. Ada tak kena buat? Ada. Alright. Okay, itu fungsi penubuhan memang awak boleh ambil saja daripada nota yang awak dah buat tu. Tapi tak perlulah ambil semua. Cukup awak ambil satu. Okay, contoh. MASB, okay, fungsi dia kalau tengok daripada buku teks dan juga yang nota awak salin tu memang ada 4. Tapi untuk dapat markah 1, cukuplah 1, ambil yang A saja. Okay, menggubal dan menerbitkan piawaian. Okay, maknanya MASB ni, saya bagi tahu MASB ni dia menerangkan ataupun dia buat standard, buat cara-cara macam mana rekod perakaunan tu nak disediakan. Maknanya dia kena ikut dengan perakaunan yang antarabangsa, lepas tu dia apply dengan Malaysia punya persekitaran Malaysia. Jadi perakaunan dekat Malaysia kena ikut standard yang sama. Jadi walaupun accountantnya meninggal dunia ke, tiba-tiba lari ataupun sebagainya, accountant lain tu boleh sambung, teruskan dia punya rekod perakaunan. Macam tu. Okay, tu masuk piawaian tu lah. Okay, yang MIA, Institute Accountant Malaysia pula pun tak perlu ambil banyak-banyak, cukup ambil satu. Contohnya awak ambil menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi ahli. Ahli tu maknanya ahli profesional perakaunan, okay? Ambil satu cukup, maka satu-satu je. Okay, MICPA,
Okay, MICPA awak boleh ambil jawapan dia daripada CPA itulah. Memajukan profesion perakaunan melalui latihan dan peperiksaan. Jadi MICPA bertanggungjawab buat peperiksaan. Exam sama ada berkolaborasi dengan pihak luar negara lah. Okay, ataupun dalam negara saja. Okay, untuk buat peperiksaan bagi pentauliahan accountant. Okay, seterusnya ACCA pula, okay, ambil satu, memberi khidmat sokongan kepada ahli dan pelajar sepanjang kerjaya bidang perakaunan. Okay, dia bagi nasihat lah dan sokongan. Okay, itu saja. Ada lagi tak latihan yang belum dibincangkan? Tak ada. Ada. Okay, macam mana nak kira markah? Kira daripada hari tu. Okay, banding dan beza tak payah. Saya dah tulis markah kat situ dapat 2 ke berapa kan? Okay, so soalan nyatakan sub bidang tu setiap satu markah. So dekat soalan 2 tu 4 markah. Okay, soalan 3 maksud kitaran perakaunan tu 2 markah. Okay, kepentingan percukaian tadi 2 markah. 4 kod etika 4 markah. Okay, isikan tempat kosong tu 3 markah. Dan soalan akhir sekali tu 4 markah. Jadi total awak campur semua 19 markah. Betul tak? Okey, 19 markah sudah? Sudah. Okey, tuliskan markah awak. Nanti awak tolong rekodkan ke mana tu? Kat Telegram, okey? Okey, sekarang saya nak tegur sikit tentang peta alia. Okey, saya akan tunjukkan slide ni kejap. Ya. Okey, awak tengok pada sejarah perakaunan. Okey, awak tengok pada sejarah perakaunan. Okey, saya tengok pun awak dah salin nota kat situ. Okey, nampak tak saya punya nota? Saya sharekan slide tu, awak nampak tak? Nampak. Dah nampak dah? Dah. Okey, baik. Okey, ni sama dengan dalam buku lah. Dia mula dengan 3 tahun 3500 SM. Apa SM? Sebelum Masihi. Ya, sebelum Masihi. Okey. Sekarang kita ni tahun Masihi berapa? 1400 berapa tak? 1400? Tak. Itu tahun Hijrah ke tahun Masihi? Salah. Itu tahun Hijrah. Tahun Masihi ni lah tahun ni 2021. Okey, jadi rekod perakaunan yang pertama dijumpai pada tahun 3500 sebelum Masihi. Okey, awak buat peta alih betul. Okey, tengok saya tunjukkan peta alih kat sini. Okey, betul. Okey. Ni, okey, rekod perakaunan yang pertama 3500 sebelum Masihi, dia dalam bentuk kepingan tanah liat. Ada tak buat macam tu? Ada. Okey, baik. Yang kedua, okey, ni saya buat anak panah ni. Tak ada pula kawan awak yang ni Yang mana yang buat salah tu tak ada pula kat kelas hari ni. Okey, lepas tu ni anak panah dia mesti touch. Sebelum ni punya peta alih pun saya dah tegur. Okey, anak panah tu mesti touch. Okey, lepas tu yang kedua pula 400 tahun sebelum Masihi. Okey, 400 tahun sebelum Masihi, apa yang kita jumpa adalah rekod perakaunan dalam kertas dan menggunakan pen. Okey, tu. Mesti touch tau anak panah tu. Yang ketiga, abad ke-14 iaitu sistem catatan bergu yang pertama dijumpai di dalam buku Luca Pacioli. Ada tak salin ni? Luca Pacioli. Ada. Awak semak nota. Ada tak Okay, nama buku dia awak salin tak? Awak jumpa tak nama buku dia?
Tak jumpa? Ada dekat tepi tu. Dia pun tak Ada dekat tepi kotak hijau. Oh, Apa Dayan? Ada. kena ambil ke cikgu? Ya, ini glamour soalan ni. Soalan kertas 1 glamour. Okay, nama dia panjang. Geometria. tu Ha. Ya, summa de arithmetica, geometria proportioni et proportionalita. Okay. Siapa cikgu? Salin. Memang dia tak bawa ni sikit, nanti awak ingat sebutan dia tu. Kalau soalan kertas 1, dia bagi nama dekat-dekat je. Okay, ada tu. Proportionalita. Okay. Okay, saya nak beritahu awak tentang Luca Pacioli ni. Okay, Luca Pacioli ni dia punya ahli perakaunan. Okay, ni soalan selalu kelirukan pelajar lah. Okay, Luca Pacioli adalah ahli matematik. Okay, dia ahli matematik. Jadi dia buat dalam buku matematik dia, okay, dalam buku matematiknya dia tulis tentang catatan beregu. Okay, buku dia nama apa? Ni, Summa di Arithmetica Proportioni et Proportionalita. Okay. Okay, jelas tak? Jelas cikgu. Okay, baik. Okay, lepas tu nak sambung ni. Semua orang saya tengok memang tak muat lah. Dan kalau buku tu cara menegak dia tak muat kan. Nak sambung yang keempat iaitu revolusi perindustrian kan pada abad ke-17 dan 18. Okay, bila nak sambung, dia tak boleh sambung dekat bawah abad ke-14. Dia mesti sambung di bahagian sebelah kiri. Okay, so dia akan jadi dekat sini. Saya copy teruslah. Okay, dia akan letak dekat sini. Okay, saya naikkan sikit. Okay, ni kita akan letak ni abad awak betulkan abad ke-17 dan 18. Okay, abad ke-17 dan 18 perakaunan kos diperkenalkan. Diperkenalkan. Semasa revolusi perindustrian. Okay, ingat revolusi perindustrian tu berlaku bila? Ni pada abad ke-17 dan 18. Okay, nanti awak akan belajar tentang revolusi perindustrian dengan lebih lanjut masa awak buku sejarah nanti. Masa buku sejarah. Okay, jadi anak panah dia macam ni anak panah dia ni macam ni dulu. Lepas tu turun. Okay, belok. Saya memang tak nak buat pasal saya nak biar awak nampak. Okay, belok. Saya tak nak siapkan tadi. Okay, dan touch kat sini. Mesti tu. Okay, jelas tak? Jelas. Mesti gitu tau. Okay, jadi mana yang kurang tepat tu buat balik semula lah. Peta alih tu betul kan. Patutnya ni awak dah mahir dah masa awak mendengar rendah. Okay, seterusnya lepas revolusi perindustrian, dia ada memperkenalkan pula penggunaan piawaian asas dalam perakaunan. Itu adalah pada tahun 1973. Tapi tak habis sampai situ ni 1973 penggunaan piawaian asas. Kau? Takut ni. Okey. Oleh jawatan kuasa. Lawak. Siapa tu?
Yang mana saya? Perakaunan antarabangsa. Ya. Kalau pasal account ni memang antarabangsa lah. Okay, sebab satu dunia pakai yang sama. Jangan risau kalau kita belajar kat Malaysia, jangan kata tak boleh pergi belajar dekat luar negara, tak boleh kerja dekat luar negara, boleh. Okay. Kalau belajar dekat luar negara, katalah ambil sijil ACCA dekat luar negara, balik Malaysia pun boleh kerja sebagai accountant dekat Malaysia. Okay, jangan risau. Cuma rate gaji je lah untuk mata wang sana kan. Okay, sampai 1973. Saya nak tanya, betul tak awak punya peta alih sejarah perakaunan sampai sini? Ke ada extend lagi? Tak ada, betul lah tu. Sampai situ saja? Ya. Okey, sebenarnya ada lagi satu. Awak pergi buku teks awak muka surat 12. Perkembangan proses perakaunan dengan perisian berkomputer. Okey, jadi sistem perakaunan berkomputer diperkenalkan ini pada bila? Okey, abad ke 20. Okey. Abad ke-20 maknanya tahun 1990-an tu lah. Awak kena tambah satu, right? Abad ke-20. Penggunaan sistem perakaunan berkomputer. Seperti UBS dan C. Okey, itu saja untuk sejarah perakaunan. Okey, mana yang tak betul tu awak betulkan tau. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Okey, seterusnya dah siap semua? Dah juga. Okey, good. Okey, sekarang kita nak pergi kepada tajuk penyata kewangan. Sekejap je lah. Okay, saya bagi tahu. Okey, penyata kewangan sebagaimana yang saya dah bagi tahu tadilah, ada berapa dalam penyata kewangan? 3. Berapa laporan? 3, iaitu? Akaun perdagangan, Bagus. penyata kedudukan keuangan, Kewangan, lagi satu? akaun untung rugi. Bagus. Okey, baik. Kita tengok muka surat 13 sekarang. Okey, 13 sedia. Okey, tengok. Dia kata, okey kat situ, penyata kewangan dia bahagi kepada 2 cabang aja. Cikgu cakap 3. Okey, kenapa saya kata 3? Awak tengok cabang yang pertama, okey, peta pokok dia bagi, betul tak? Betul. Okey, cabang yang pertama ada 2. Akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Nampak? Nampak. Okay, so ada 2 kat situ. Cabang yang pertama tu ada 2. So sebab tu bila kita sebut secara turutan, dia mestilah akaun perdagangan dulu, kemudian akaun untung rugi, dan lepas tu baru datang yang ketiga iaitu penyata kedudukan kewangan. Okey, lagi satu, kenapa dia combine macam tu? Kenapa dia letak dalam cabang yang pertama, akaun perdagangan dan akaun untung rugi? Sebab kedua-duanya tu boleh digabungkan menjadi dekat bawah dia tu. Apa nama dia tu bawah dia? Penyata? Ya, penyata pendapatan. Ya. Okey, maksudnya, okey, kalau dia buat penyata kewangan satu, akaun perdagangan satu, akaun untung rugi satu, penyata kedudukan kewangan satu, ada 3. Tapi kalau soalan minta ataupun format yang kedua adalah dia gabungkan akaun perdagangan dengan akaun untung rugi, dia jadi satu iaitu penyata pendapatan. Jelas tak? Jelas. Okey, maksudnya kalau kita buat, kalau soalan minta ataupun dia minta format penyata kewangan, akaun perdagangan, akaun untung rugi dengan penyata kedudukan kewangan, kita ada 3. Tapi kalau soalan minta penyata pendapatan dengan penyata kedudukan kewangan, maka kita akan ada 2 saja laporan yang kita sediakan. Okey, tapi jangan risau. Formatnya ataupun dalam dia tu, tambah tolak dalam tu adalah sama.
Sama ada kita buat akaun perdagangan, akaun untung rugi, ataupun kita terus buat penyata pendapatan, formatnya adalah sama. Format tu apa? Dalam-dalam dia tu semuanya sama. Baik. Kita tengok kejap lah dia punya penyata pendapatan tu. Kita tengok contoh penyata pendapatan tu. Nampak tak perkataan keuntungan kasar? Nampak. Jadi dekat penyata pendapatan tu kita akan jumpa untung kasar. Bahasa biasa dia adalah untung kasar. Pergi ke bawah lagi kita nampak keuntungan sebelum cukai. Jumpa tak? Jumpa. Ya, itu pun pendapatan tu belum cukai lagi tapi dah nak bersih tapi belum cukai. Lepas tu bawah dia perbelanjaan cukai. Tu barulah pihak percukaian ataupun LHDN bagi kita berapa kita kena bayar cukai, kita tolakkan, barulah kita dapat keuntungan bersih kat situ. Itulah contoh dia dekat penyata pendapatan. So apa tujuan kita buat penyata pendapatan? Tujuan dia untuk mengenal pasti untung bersih ataupun rugi bersih perniagaan. Tengok dekat slide saya ni, saya merahkan. Saya besarkan tu. Nampak? Tujuan kita buat penyata pendapatan dengan kunci penyata pendapatan adalah untuk mengira untung bersih ataupun rugi bersih. Kalau kita tak buat penyata pendapatan, kita boleh dapat apa? Kita buat apa? Ya, Ryan tanya apa? Oh, tak ada. Tanya. Tengok daripada kita buat akaun perdagangan, akaun untung rugi ni, kita akan dapat kenal pasti untung ataupun rugi bersih perniagaan. Daripada kita buat penyata kewangan, kita akan dapat tengok kita punya kedudukan kewangan, aset kita. Kita stabil ke tak stabil daripada kita buat penyata kewangan, penyata kedudukan kewangan. Jelas tak? Sampai sini jelas tak? Bila kita nak buat penyata kewangan ni, kita mesti ikut piawaian ataupun standard ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh siapa? Badan mana tadi yang menetapkan piawaian ataupun standard ataupun peraturan penyata kewangan? Badan apa tadi? MIA ke? MICPA ke? MASB. Ya, betul, MASB. Ada S tu adalah standard. Maknanya standard tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia piawai. Jadi bila kita nak buat penyata kewangan ni ataupun bila awak mula menghafal format penyata kewangan, sebenarnya awak dah pun mematuhi standard ataupun piawaian penyata kewangan antarabangsa. Bukannya Malaysia sajalah. Seluruh dunia menggunakan standard yang sama. Jelas tak? Jelas, Cikgu. Itu saja. Lepas tu ada nota dekat belakang tu, kita tengok pula ciri-ciri kualitatif. Ciri kualitatif penyata kewangan. Ada berapa? Ada 2. Kita pergi dulu kepada ciri kualitatif asas. Dia ada 2 jenis. Ciri kualitatif asas dan ciri kualitatif tertingkat. Kita pergi kepada ciri kualitatif asas, iaitu ada 2. Apa tu 2? Kerelevanan. Kerelevanan. Habis dibakukan semua daripada perkataan relevan. Apa orang relevan? Tak relevan lah dia ni. Apa? Macam dia punya tu tak masuk akal. Kot Tak tak? masuk akal kan? Betul-betul. Tak masuk akal tak relevan, tak masuk akal. Jadi kalau yang relevan maknanya masuk akal lah, betul? Ataupun sebenarnya relevan tu adalah dia diperlukan. Diperlukan oleh pengguna. So kalau katalah bank nak guna untuk apa? Kita bagi maklumat yang betul, penyata kewangan yang sesuai. So relevan maknanya bergunalah. Dengan keperluan dia. Tengok dengan keperluan pengguna, bergunalah. Daripada perkataan guna tadi tu. Kalau tak relevan maknanya tak gunalah. Alright, seterusnya perwakilan benar. Perwakilan benar, keyword dia adalah tak berat sebelah. Apa tak berat sebelah?
Adil. Ya, adil. Maksudnya adil tak berat sebelah. Okey. Dia dan tak mengelirukan. Okey, penyata kewangan kita tu tak mengelirukan dan tak berat sebelah. Maknanya bukanlah kata contoh kan. Nyata kewangan tadi kita nak tunjukkan nak dapatkan untung bersih. Bukanlah kita buat akaun untung rugi tu mesti sentiasa dapat untung aja. Sebab apa? Oh, kalau untung aja nanti kalau pelabur tengok, pelabur nak melabur. Tapi sebenarnya kita rugi. Okey, kita rugi tapi kita rekodkan yang salah. Okey, itu sebenarnya dia tidak mematuhi ciri kualitatif perwakilan benar. Okey, sebab apa? Dia berat sebelah. Dia nak memberi keuntungan kepada perniagaan. Okey, tu je lah contohnya. Okey, ciri kualitatif tertingkat pula ada 4. Okey, iaitu kebolehbandingan, kebolehfahaman, kebolehsahan dan pemasaan. Ni biasalah perkataan keboleh maksudnya boleh lah. Okey, boleh banding. Apa awak faham boleh banding? Boleh dibandingkan. Boleh dibandingkan. Bagus. Okay, dia boleh banding dengan siapa? Maksudnya penyata kewangan yang kita buat boleh bandingkan dengan tahun lepas ataupun boleh bandingkan dengan perniagaan lain. Okay, contoh tadi kita buat penyata pendapatan, akhirnya kita dapat untung bersih. Betul tak? Betul. Okay. Okay, jadi daripada maklumat tu kita boleh bandingkan. Kalau kita ambil yang tahun 2020, kita tengok untung bersih kita RM20,000. Kita ambil pula penyata kewangan ataupun penyata pendapatan 2019. Kita tengok dia punya untung bersih RM18,000. Jadi kita boleh buat perbandingan. Mana yang lebih baik? Okay, mana untung bersih yang lebih besar? Okay, tu maksud kebolehbandingan. Okay, seterusnya kebolehfahaman. Maknanya boleh faham. Maklumat dalam penyata kewangan tu kalau kita baca, macam tadi awak baca penyata pendapatan tu, awak faham tak berapa dia punya untung bersih? Faham. Faham kan, boleh baca tadi kan? Dia setelah cukai tadi 490,472. Kita boleh banding. Boleh faham. Okey, tu maksud dia. Okey, seterusnya kebolehsahan. Okey, maklumat dalam penyata kewangan tersebut boleh sah, boleh dipercayai. Okey, ni boleh dipercayai. Kenapa dia boleh dipercayai dan boleh disahkan? Kenapa agaknya? Dia rujuk. Rujuk. Najwa nak jawab Najwa? Tak ada. Okey, kenapa boleh dipercayai? Sebab penyata kewangan tu dia buat berdasarkan dokumen sumber. Dia ada dia punya bukti. Okey, dia bukan main letak saja nombor tu. Okey, mesti ada buktinya. Okey. Dan akhirnya adalah pemasaan. Daripada perkataan apa Masa. Ya, betul, masa. Jadi maklumat kewangan tu mesti menepati masa dan relevan dengan pengguna. Okey, menepati masa. Maksudnya katalah bagi tahun 2020, okey, kita nak kenal pasti dia punya untung bersih dia. Jadi kita akan gunakan sumber-sumber dokumen untuk tahun 2020. Kita takkan guna yang tahun 2001 sebab dia dah tak menepati masa. Okey, jelas tak? Okey, pergi balik kepada muka surat 13 buku teks awak. Okey, dah? Okey, cuba tengok penyata pendapatan syarikat tersebut. Dia bagi tahun 2015 hingga 2000 dan juga 2014. Betul tak? Betul. Okey. Saya panggil Aina Aisyah. Okey, Aina Aisyah. Berapakah keuntungan KASA bagi tahun 2014? Nena Aisyah? Tak ada. Okey, Aida. Berapa keuntungan KASA bagi tahun 2014? 422,400.
Okey, itu maknanya awak boleh faham. Awak baca awak faham. Okey, Ryan. Bagaimana prestasi syarikat itu bagi tahun 2015? Adakah lebih baik ataupun lebih tak baik? Ian pun dah tak ada. Okey, Najwa. Lebih baik. Ha? Lebih baik. Kenapa lebih baik Najwa pada tahun 2015? Kenapa agaknya dia lebih baik? Sebab dia dapat untung lebih. Ya, sebab kita tengok keuntungan bagi tahun 2015 adalah lebih besar berbanding 2014. Yang mana tahun 2015 keuntungan dia 490,472, tetapi tahun 2014 423,440. Jelas tak? Itu semua adalah dah menunjukkan dah ciri-ciri kualitatif penyata kewangan tu. Itu contohlah. Okey, jelas? Jelas. Okey, cukup sampai sini untuk hari ni. Nanti kan lama sangat video ni. Tak boleh nak tengok pula kan? Apa? Okey, baik. Nanti saya akan masukkan nota ni dekat dalam Telegram. Awak salin. Okey. Jadi lepas tu nanti saya bagi latihan lah. Boleh tak? Boleh. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ni. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa awak boleh tanya tau. Okey, nanti hari penyata kedudukan keuangan ni macam mana? nak tengok nak tahu. Okey, lupa nak terangkan. Okey, kita tengok penyata kedudukan kewangan. Thank you Rabiatul. Okey, balik semula kepada muka surat 13. Okey, sama Okey, bila kata penyata kewangan mesti dia ada 3 tadilah. Okey, akaun perdagangan, akaun untung rugi dengan penyata kedudukan kewangan. Oh, tadi cikgu terangkan asyik penyata pendapatan je kan. Okey, kita tengok dekat penyata kedudukan tu. Sorry Okey, penyata kedudukan kewangan tu kita tengok. Okey, atas sekali dia ada aset. Nampak tak? Nampak. Okey, aset tu adalah harta. Okey, jadi daripada penyata kedudukan kewangan kita boleh tengok berapa banyak harta perniagaan yang ada. Okey, so kalau kita tengok tahun 2015, okey, jumlah aset dia ataupun jumlah harta dia berapa? 632,000. 632 betul. 632,640 betul. Okey, itu jumlah harta dia pada tahun 2015. Okey, harta lah, aset tu harta Okey. Manakala tahun 2014 pula harta dia sebanyak 563,514. So maknanya kalau kita bandingkan, mana lebih baik harta dia? Lebih baik. Yang mana? Tahun mana lebih baik? 2015. 2015, bagus. Okey, lepas tu yang bawah pula bahagian liability, nampak bahagian bawah. Tengah-tengah saya hold kejap. Okey, liability bawah, nampak tak? Nampak. Okey, sebut liability. Kalau awak ikut bahasa baku, dia sebut liability. Tapi kita sebut yang sedap sikit liability. Okey, daripada perkataan liable. Okey, liable ni adalah berhutang. Okey, keberhutangan kita. So liability ni dia lawan dengan harta. Tadi aset tu harta, liability pula adalah hutang. So, dekat penyata kedudukan kewangan, yang pertama dia tunjukkan kita berapa aset kita, berapa harta kita. Yang kedua dia tunjukkan pula berapa hutang kita. Okey, kita tengok hutang kita pada tahun 2014. Okey, berapa hutang perniagaan tu? Kita nak tengok yang mana? Jumlah liability semasa ke? Jumlah liability ke? Jumlah equity dan liability. Kita ambil yang mana? Kalau saya kata jumlah hutang. Jumlah liability. Betul. Kita ambil jumlah liability iaitu 743.
Ya, 743,000 lah. Okey, so hutang dia 743,000. Okey, cuba kita bandingkan. Kita nak tengok ni boleh kita bandingkan tahun 2014 punya aset, harta dengan 2014 punya hutang. Agak-agaknya perniagaan tu harta dia lagi banyak ke hutang lagi banyak? Hutang lagi banyak. Apa banyak? Hutang. Ya, dia punya harta cuma 563,000 sedangkan hutang dia 743,000. So bagus ke tak bagus sebenarnya perniagaan ni? Tak bagus lah sebab hutang dia banyak kan. Okey, lepas tu barulah kita pergi kepada equity. Equity sebut. Equity sebut. Equity. Jangan sebut equity tau, bukan equity. Okey. Equity pula adalah pemilik. Catat kat situ. Okey, pemilikan modal. Apa cikgu? Pemilikan, milik. Oh. Okey, daripada perkataan milik. Okey, pemilikan modal maknanya berapa modal perniagaan tu? Okey, kalau kita buka perniagaan, siapa yang bagi kita modal? Okey, contohlah Aida, mak Aida ada kedai, mak ayah Aida ada kedai. Siapa yang bagi modal mula-mula nak buka kedai? Mak Aida. Siapa? Modal sendiri kot. Modal sendiri, bagus. Modal sendiri maknanya mak dan ayah Aida adalah pemilik perniagaan tersebut. Okey? Jadi equity tu adalah modal, siapa yang sumbang modal untuk perniagaan tu. Okey, macam koperasi sekolah. Agaknya siapa yang bagi modal pada koperasi sekolah? Pengetua. Oh bukan. Cikgu Dana. Siapa? Pihak sekolah. Pihak sekolah. Okey, sebenarnya awak mungkin tak perasan lah. Masa awak tingkatan 1, dalam banyak-banyak yuran awak tu kena beli baju, beli apa semua tu, beli buku, ada saham koperasi. RM2.50 aja saham koperasi tu. So maknanya kalau koperasi sekolah, awak semua ni pelajar dan guru dan kaki tangan sekolah adalah pemilik koperasi. Sebab apa? Sebab apa? Sebab awak semua menyumbangkan modal kepada perniagaan tu. Okey, jelas tak? Faham. Jadi bila saya buat penyata kewangan koperasi kan, bahagian penyata kedudukan kewangan ni, bahagian modal, setiap tahun saya akan jumlahkan semua berapa yang pelajar-pelajar semua sumbangkan modal. Kalau RM2.50 satu kepala, kalau kita ada 1,000, darablah 1,000. Okey, tambah cikgu, tambah dengan kaki tangan. Jadi itulah modal koperasi. Ataupun dekat bahagian equity pemilik dia. Jelas tak? Jelas. Macam itulah. Okey, dekat situ dia ada bagi result. Nampak result? Mana cikgu? Oh, nampak. Bawah equity ada modal, lepas tu ada result. Nampak tak? Nampak. Result tu adalah sejumlah wang yang kita ada daripada perkataan bahasa Inggeris reserve. Okey, reserve. Okey. Tengok tak kalau pemain reserve macam mana? Reserve player, kalau kita main bola sepak ke bola jaring kan ada pemain reserve. Maknanya pemain apa? Simpanan. Ya, pemain simpanan. Jadi dalam perniagaan pun kita kena ada reserve tu ataupun reserve bahasa Melayu dia, iaitu sejumlah wang yang kita simpan, okey, yang kita tak boleh usik. Okey, kita tak boleh usik, kita kena simpan saja untuk kecemasan. Okey, biasa simpan kat mana? Tak boleh simpan dalam kedai perniagaan kita simpan dekat bank. Okey, supaya kalau apa-apa jadi, kita boleh gunakan duit tu. Tapi kalau setakat perkara kecil, kita boleh gunakan simpanan kita sajalah, tak boleh guna reserve tu. Okey, wang reserve. Okey, jelas tak? Jelas.
Okey, itu sajalah. Jadi dekat penyata kedudukan kewangan, dia menunjukkan kita kedudukan harta kita, aset, dan juga kedudukan hutang kita iaitu liability serta kedudukan modal kita. Jelas tak? Jelas. Okey, ada lagi apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Bagus, saya rasa adik siapa tu pun dia dapat dah budget account hari ni. Okey, lagi saya masukkan nota kat dalam Telegram. Lepas tu nanti dekat slide terakhir saya bagilah kerjanya apa, okey? Okey. Okey, terima kasih. Hari Khamis ni cuti raya Cina tau. Okey, jadi saya bagi latihan lebih sikit Baik, cikgu. Okey, kalau saya tak bagi latihan untuk hari Khamis tu hari ni, saya akan masukkan hari Khamis tu sendirilah. Okey? Boleh. Alright, kita jumpa lagi nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Ada diri tag. Okay, bye-bye. Apa dah lapar ke? Lapar? Oi, sabar lah. Baru makan tadi.